Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercerita tentang mengapa berlaku turun naik harga dalam pasaran. Kalau kita ambil contoh, kadang-kadang harga rambutan itu naik sampai RM10 1 kilo. Kadang-kadang dia turun sampai RM5 sampai 1 kilo. Barang-barang lain pun sama macam tu. Harga ayam turun kadang-kadang ada RM6 lebih 1 kilo. Kadang-kadang dia naik sampai RM10 1 kilo. Kenapa keadaan itu berlaku? Jadi itu harga dalam pasaran, Jadi untuk menjawab soalan ini, saya memerlukan 3 atau 4 kuliah. Ikuti kuliah saya ini, Saya nak menyelesaikan masalah supaya saudara-saudara faham masalah yang berlaku dalam negara kita, dalam kehidupan kita. Kenapa berlaku turun naik harga dalam pasaran bagi satu-satu barangan? Jadi pokok persoalannya ialah ini dia. Harga di pasaran. Pasaran ini berarti bahawa kita kumpulkan kilo permintaan bagi setiap individu yang suka rambutan dalam negara itu. Kilo permintaan Zara, kilo permintaan Kaira, kilo permintaan Safia, kilo permintaan Jannah, kilo permintaan Nora, kilo permintaan Zaid, kilo permintaan Hakim. Kita cantumkan semua sekali. Jadi saya nak tunjukkan bagaimana kita membentuk kilo permintaan pasaran itu. Jadi dalam pasaran itu kita ada banyak pelanggan, Dan semua kilonya adalah berbentuk demikian, iaitu menurun daripada kiri ke kanan. Ini kuantiti, ini kilo permintaan, sini harga. Kemudian kita ada juga ini katakanlah orang yang nombor 1 tadi Zara. Ini ada satu lagi kilo permintaan. Yang begitu sama juga bentuknya, mencurun ke bawah daripada kiri ke kanan. Kuantiti, harga. Apa yang kita lakukan untuk mendapatkan kilo permintaan pasaran ini? Kita cantumkan semua kilo-kilo permintaan ini menjadi satu kilo permintaan pasaran yang sah. Jadi ini Zara punya, mungkin Kaira punya begitu. Jadi kita cantumkan dua ini. Cantum, kita pengambilnya. Ini banyak lagi lah dalam pasaran itu. Nah, ini kita akan dapat 1 kilo permintaan pasaran. Dia akan mencurun ke bawah daripada ke kanan juga. Tapi di sini kamu tengok, kuantiti yang dalam paksi bawah ini adalah besar. Kita akan satu, begitu kita cantumkan. Jadi dapat kilo permintaan pasaran yang besar tadilah. Faham ni bagaimana kita bentuk, kan? Kita cantumkan semua kilo-kilo permintaan bagi setiap individu yang ada dalam pasaran tersebut atau dalam ekonomi tersebut. Faham, Faham. Okey. Dah faham, saya pergi satu lagi. Begitu juga dengan penawaran. Dalam teori penawaran yang kita dapat lihat semalam, bahawa kilo permintaan penawaran adalah mencurun ke atas daripada kiri ke kanan. S. Dan dalam pasaran ada banyak pengeluar, bukan? Ada banyak penjual, bukan? Bukan seorang saja. Banyak gerai-gerai buah. Kalau gerai buah di pasar itu, kita dapati kalau gerai-gerai yang jual buah tu kadang-kadang dia jual rambutan, semua jual rambutan. Jadi kita cantumkan kilo-kilo penawaran ini
Dan akhirnya kita akan dapat 1 kilo. Sorry. 1 kilo penawaran pasaran yang besar. Kalau penawaran pasaran. Bentuknya sama, iaitu mencerun ke atas daripada kiri ke kanan. Cerun, meningkat, iaitu apabila harga rendah, dimenawarkan sedikit, harga tinggi, menawarkan banyak. Faham? Jelas Jadi konsep pasaran itu jelas Okey, kalau dah jelas, saya masuk proses pasaran. Dalam kuliah saya yang lepas, saya sudah membincangkan tentang keseimbangan pasaran. Kuantiti, harga. Iaitu, keseimbangan pasaran akan berlaku apabila kilo permintaan bersilang dengan kilo penawaran. Bagi individu, dengan pasaran sama konsepnya. Iaitu, apabila kita bersetuju dengan pakcik kedai tadi, pakcik, saya nak beli 2 kilo pada harga RM5 rambutan itu. Berarti berlaku keseimbangan. Jadi, jualan terlaksana. Nampak? Jualan terlaksana. Itu dalam konsep ekonomi adalah berlakunya keseimbangan pasaran. Faham? Keseimbangan pasaran. Berlaku apabila permintaan sama dengan penawaran. Faham ni? Jadi kalau dalam hal ini kita dapati harganya adalah pada harga HO lah. Kuantiti yang dijual adalah QO. Tengok, saya tidak pakai kayu pembaris praktis buat rajah macam ni. Rajah ni diterima dalam peperiksaan, tidak ada masalah, tidak ada dibuang markah. Jadi mesti free, jadi cepat kita buat. Kalau ambil pembaris tu ukur sana ukur sini, kadang bengkok, kamu padam, buang masa. Ini nasihat saya kepada pelajar-pelajar STPM terutama sekali. Jadi berlaku keseimbangan pasaran apabila permintaan sama dengan penawaran. Atau dalam ini S sama dengan D. Bagi pasaran pun sama. Jadi kita balik rujuk kepada kilo permintaan pasaran, kilo penawaran pasaran. Keseimbangan sama juga ada berlaku apabila kedua-dua kilo ini bersilang. Jadi kilo permintaan dan penawaran. Saya gunakan simbol yang beza, nanti kamu confuse. P. Okey. Tapi masalah yang timbul sekarang dalam pasaran, dalam ekonomi kita, saudara-saudari, ialah kadang-kadang ataupun bukan kadang-kadang selalu berlaku turun naik harga ini. Naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Kebiasaan dia naiklah. Turun jarang. Kalau hari ini kita dapati jarang sekali harga barang turun. Naik ada, turun tak ada. Kalau ada pun jarang-jarang berlaku. Saya ingat lagi masa saya bertugas di Universiti Kebangsaan dulu pada tahun 80-an, awal 80-an. Saya ingat lagi, harga ketam, saya suka makan ketam. Harga ketam 1 kilo adalah RM4.
Berarti masa itu harga ketam RM4 itu pembeli dan penjual berada dalam keseimbangan, bersetuju untuk menjual dan membeli pada harga RM4. Tapi sekarang ini tengok saudara-saudari, harga ketam berapa? Saya tak berani beli harga ketam sekarang. Harganya naik kepada RM33 sekilo. Saya beli dulu RM4 sekilo. Sekarang harganya RM33. Kenapa berlaku begitu? Nah, ini yang kita nak selesaikan masalah ini. Begitu dengan harga ayam. Harga ayam dulu, saya ingat lagi, cukup murah. Sekilo RM2 saja ingat. Satu masa harga ayam naik ke RM10 satu kilo. Saya ingat lagi apabila harga ayam RM10, Menteri Pertanian keluar statement, harga ayam tidak boleh turun daripada RM10 sekilo. Kerana alasannya ialah kos pengeluaran naik, kos makan ayam naik. Tapi hari ini kalau saya pergi ke Maidin, harga ayam 1 kilo RM4.90. RM6.90, bukan RM4.90. RM6.90. Pada hari raya yang lepas, harga ayam di Maidin daripada RM6.90 naik ke RM8.50. Di luar sana lebih tinggi lagi. Kenapa berlaku begitu? Ini yang kita nak selesaikan. Akan saya mengambil 3 atau 4 kuliah untuk menerangkan keadaan ini berlaku. Jadi untuk menerangkan mengapa berlakunya turun naik harga dalam pasaran, dia balik semula kepada kilo permintaan dan peran dalam pasaran ini. Hari ini saya akan bercerita tentang apakah faktor yang mempengaruhi kilo permintaan ini. Kalau kita sebut, kalau kita lukis kilo permintaan, pasaran, penawaran, pasaran. Kenapa harga naik? Salah satu sebabnya ialah kerana kilo permintaan ini bergerak ke kanan. Dia bergerak ke kanan. Jadi keseimbangan bergerak daripada HO kepada H1. Mungkin sini harga RM4 naik ke RM4.50 atau RM5. Nampak tu? Dan jumlah kuantiti yang terjual dalam pasaran naik. Jadi persoalan yang simbol sekarang yang kita nak bincangkan, yang saya nak beritahu pada saudara-saudari, ini kelakuan kita saudara-saudari. Kelakuan setiap individu yang ada dalam pasaran tersebut. Faham ni? Persoalannya ialah kenapa kilo ini bergerak ke atas, ke kanan? Apakah faktor atau sebab-sebab kilo permintaan bergerak ke kiri, ke kanan atau ke kiri? Dia bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri? Faham tak? Nampak tak? Nampak ni? Kita nak kaji ni pergerakan ni. Kenapa? Kita tengok klik permintaan dulu. Kenapa harga ayam mula-mula harganya RM6.90, masa pilihan hari raya
dia naik kepada RM8.50 sekilo. Kenapa apabila lepas hari raya dia menurun? Harganya menurun kepada RM6.50. Ini yang kita nak bincangkan. Jadi, saudara-saudari, tolong perhatikan ini. Saya nak terangkan satu persatu. Jadi, persoalan yang timbul ialah apakah yang mempengaruhi kalau permintaan itu bergerak ke kiri atau ke kanan. Saya ambil contoh faktor yang pertama lah. 1. Tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan meningkat. Saya balik semula lah pada contoh saudara-saudari di sekolah lah. Hari biasa dulu kamu dapat bekalan daripada mak RM2 satu hari. Kamu boleh beli nasi lemak yang harga RM2. Sekarang bapak kamu dapat bonus. Dapat duit banyak lah, dapat bonus. Jadi bagi kamu bukan lagi RM2, tetapi RM5. Apa yang kamu buat? Kamu suka makan nasi lemak, bukan? Jadi kelakuan kita ini ialah sekarang aku boleh makan nasi lemak lebih daripada biasa. Nampak tu? Kalau dulu satu pinggan RM2, ya, kalau nasi lemak di dalam kantin itu sejumut aja kan, bukan banyak sangat. Kamu badan besar, boleh makan 2 pinggan. Sekarang ada RM4 di dalam poket kamu. Bapak kamu tambah RM2 lagi. Jadi apa yang berlaku? Kamu boleh makan 2 pinggan, bukan? Faham tak? Jadi, dengan tidak ada perubahan harga RM2 tadi, harga nasi lemak RM2 tadi, sekarang kamu dah beli 2 pinggan dengan harga pada harga RM2. Katakan budak gini. Jadi, permintaan nasi lemak di kantin ini akan naikkan. Q3. Nampak? Nampak tak? Nah. Jadi, kalau permintaan akan bergerak ke kanan. Dengan tidak ada perubahan harga, bukan disebabkan dari berlaku perubahan harga. Kamu naik, pendapatan kamu naik. Jadi kalau setiap kawan-kawan kamu dalam sekolah itu semua dapat bekalan duit yang bertambah, pendapatan kamu bertambah, jadi tiap-tiap orang akan bergerak, kalau permintaan akan bergerak ke kanan. Apa yang berlaku dalam pasaran? Cukup tak nasi lemak yang disediakan oleh kantin itu? Tidak cukup. Jadi apa yang berlaku? Berlaku lebihan permintaan sebanyak QO, Q3. Nampak tu? QO yang asal kepada Q3. Apa yang berlaku yang akan dibuat oleh pakcik kantin tadi? Pakcik kantin akan cakap, okey, sekarang alih-alih aku terpaksa lah menaikkan penawarannya. Dia nak tambah pengeluarannya untuk mengatasi masalah kekurangan penawaran tadi sebanyak QO Q3. Faham tak? Kekurangan penawaran ini.
Di sini permintaan QO, Q3, sini keseimbangan yang asal. Apa yang berlaku dalam pasaran ialah berlaku tekanan pasaran untuk harga bergerak ke atas, naik ke atas. Apabila harga naik ke atas, pakcik kantin akan seronok untuk menambahkan penawarannya pasal harganya sudah naik. Jadi kenaikan harga barangan itu menyebabkan dia penawarannya bergerak ke kanan. Ke kanan, dari kiri kanan di atas kilo yang sama. Nampak tu? Kilonya tidak berubah kan? Kalau penawarannya tidak berubah kan? Tapi kuantiti yang akan ditawarkan akan meningkat bukan? Nampak tu? Bergerak ke atas. Jadi peningkatan kuantiti yang ditawarkan oleh individu tersebut, oleh pengusaha kantin, akan bergerak di atas kilo yang sama yang disebabkan oleh kenaikan dalam harga. Artinya harga pasaran itu bukan lagi HO, sekarang dia dah bergerak. Dan kawan-kawan kamu pula, sebab kamu ada duit lebih, ini berlaku lebihan penawaran atau berlaku lebihan permintaan. Jadi kamu akan berebut untuk beli nasi lemak tadi. Kawan-kawan kamu pun begitu juga. Bagaimana kamu akan sanggup untuk meningkatkan harga nasi lemak yang kamu boleh beli. Jadi dia akan bergerak ke atas. Harga nasi lemak itu naik, pengguna akan menurunkan kuantiti yang diminta, iaitu dia bergerak di atas kilo yang sama. Nampak tu? Nampak jelas Jadi apa yang berlaku dalam pasaran ialah satu dari sebabnya ialah berlaku kenaikan dalam pendapatan pengguna. Saya ambil contoh nanti dalam harga ayam di pasaran, bukan? Masa hari raya, apa yang berlaku? Orang akan lebih belanja, bukan? Lebih banyak belanja. Dia keluarkan duit tabungan dia, dan ataupun dia dapat bonus. Biasanya nak raya ni kaki tangan kerajaan, majikan swasta pun akan bagi bonus duit raya dia kan. Jadi pendapatan pengguna pasal hari raya meningkat. Apabila meningkat, dia akan meminta lebih banyak ayam. Kerana saya perhatikan selalu kalau hari raya, kalau biasanya hari biasa orang minta beli 1 ekor ayam sekali, dia beli sekali 1 ekor je. Tapi hari raya ada yang beli 4 ekor. 5 ekor pun ada. Saya tengok, oi, banyaknya. Saya kan nak jamu kawan-kawan ni, saudara mara datang nanti dia kan. Jadi dia naikkan. Jadi disebabkan pemberian bonus tadi akan menaikkan pendapatan pengguna, dan akan menggerakkan kilo permintaan ayam bergerak ke kanan. Dan harganya akan naik. Itulah sebabnya pada hari raya harga ayam akan naik. Jadi tolong perhatikan. Harga ayam akan masa hari raya akan semua naik, akan naik. Dan kebanyakan barangan sama juga. Barang-barang popular yang digunakan pada hari raya akan naik harga kerana kenaikan permintaan yang disebabkan oleh kenaikan pendapatan.
pengguna. Faham ni? Faham jelas? Okey, saya berhenti di sini. Nanti saya sambung faktor yang lain. Terima kasih.